Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil. Ikshif anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung balik kajian kitab Matn' al-Badrain, duduk dalam bab faslun fi salatil Jum'ah. Kalau bukan surah 41 tuan-tuan. Kalau kitab saya ni bukan surah 40. 40. Jadi kata dia, qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, adapun pada sembahyang Jumaat, ni pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Adapun pada sembahyang Jumaat, maka wajib atas imam meniatkan imam serta takbiratul ihram, serta dengan takbiratul ihram, dengan bahawa sungguhnya disyaratkan niat jadi imam tu supaya sah kita ikut dengan dia lah. Kerana apa? Kerana bahawasanya ikut ni dia amal bagi berjamaah. Yang ni bagi niat. Nama amal, maka berhajat dia tu kepada niat. Ikut ni dia amal. Maka berhajat dia bagi niat. Situ. Sebab tu wajib kita imam ni niat jadi imam. Pasal apa? Untuk nak mengesahkan sembahyang dia. Ni kena syarat lagi ni kalau ikut orang mengaji ni. Pasal apa? Nak kata kalau imam tu sembahyang Jumaat. Adapun kalau imam sembahyang lain pada sembahyang Jumaat, misal kita kata imam sembahyang qasar. Dia orang musafir, tiba-tiba dia sembahyang zuhur, lepas tu dia qasar. Bila dia qasar 2 rakaat, tu tak apa, tak wajib niat imam pun. Adapun kalau imam sembahyang Jumaat, maka wajiblah dia kena niat. Wajib dia kena niat imam. Wajib dia kena niat imam. Tidak sembahyang dia tak sah. Kerana apa? Kerana dalam bab Jumaat ni dia kena tentu, dia wajib jemaah daripada awal sembahyang, maka dia kena tentukan ataupun dia kena takyinkan diri dia ni imam atau makmum. Tu dia panggil takyin nafsah. Sebab tu dalam bab niat Jumaat ni dia ada 4 dah. Ada qasar, ta'arad, takyin dan takyin nafsah. Takyin nafsah bagi menentukan diri sama ada dia imam ataupun dia makmum. Tu wajib kena niat dalam takbiratul ihram. Kalau tak niat dalam takbiratul ihram, maka hukum dia tak sah sembahyang tu, maka tak sahlah kita ikut dia tu imam tu. Kalau tu imam tu sembahyang Jumaat, kena kait ikut tu. Adapun kalau tu imam sembahyang lain daripada sembahyang Jumaat, maka ulama mengatakan harus saja bagi imam tu, sunat saja bagi imam tu niat Jumaat. Gitu. Wajib atas imam, yakni jika dia sembahyang Jumaat lah. Maka jika dia tak sembahyang Jumaat, seperti sembahyang qadha subuh misal, kita kata tak imam, dia sembahyang qadha subuh, ataupun dia orang musafir, dia sembahyang qasar zuhur, maka itu tidak wajib niat Jumaat. Lepas tu dia kait sini, adapun pada sembahyang Jumaat, maka wajib atas imam meniat imam serta takbiratul ihram. Serta ni mana di dalam takbiratul ihram. Maksud dia bagi lekat dalam takbir Allahu Akbar tu, daripada alif Allah tu sampai ra akbar tu, kena niat dah, kena bagi lekat lah niat jadi imam tu. Habis itu selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika ditinggalkan niat imam,
serta takbirnya, takbiratul ihram tu imam, nya imam. Maksud dia jika ditinggal tu taprek, bagi kata wajib atas imam niat tu, imam tu niat jadi imam tu. Maka jika orang pada tu, maka jika ditinggal, dia boleh kita buat tafsir, dia bagi fasilah dia. Maka jika ditinggalkan niat imam, dia ditinggal niat jadi imam serta takbir, mana di dalam takbirnya nya tu imam tadi, dalam takbir tu ihram, maka jawab dia nescaya tiada sah Jumaatnya, Jumaat imam tu. Tak sah Jumaat. Ni masalah jika dia tak berniat oleh imam tu dalam takbir tu ihram akan jadi imam. Ada pun ada tafsil, maka ada masalah ni, masalah mana? Masalah jika dia tidak berniat oleh imam tu dalam takbir tu akan jadi imam. Maka ada pun padanya tafsir ni, maka ada padanya tafsir lagi ni. Maka jika tiada sempurna bilangan melainkan dengan imam, hak ni tidak sah Jumaat sekalian tu imam sekalian. Imam sekalian ni mana imam dan makmum tak sah belaka. Kalau cukup-cukup dengan tu imam, makmum dengan tu imam cukup-cukup, depa saja. Pada 40 orang, tu imam sekali makmum ni 40 orang. Kalau dia tak niat Jumaat, maka tak sah apa? Tak sah belaka. Pasal apa? Pasal tak cukup quorum, tak cukup bilangan. Jadi, dan jika bilangan dia tu cukup 40 lain daripada tu imam, sah Jumaat sekalian makmum. Makmum hak lain sah Jumaat. Ni jika jahil mereka itu akan hal imam. Tapi syarat lagi lah. Syarat mana? Syarat mereka jahil akan hal tu imam. Hal mana? Hal kata tu imam tak niat Jumaat. Tak niat jadi imam. Kalau mereka jahil, tapi masalah niat ni siapa nak tahu dah. Benda duduk dalam hati, siapa tak tahu. Maka kalau mereka jahil tentang tentang hal imam niat ataupun tidak jadi imam tu, maka kalau lebih bilangan makmum lebih daripada 40, maka sah sekalian makmum, Jumaat sekalian makmum. Adapun Jumaat tu imam tak sah kerana dia apa? Kerana dia tak niat. Kerana dia tak niat jadi imam. Adapun kalau cukup-cukup dengan tu imam 40, maka ulama kata tak sah sekalian sembahyang depa tu, termasuklah tu imam dan makmum. Jumaat tu tak sah. Gitu. Baik. Tu dia kata tu. Maka jika ditinggalkan niat imam serta takbirnya, takbir imam, mana serta di dalam takbirnya, jawab dia nescaya tiada sah Jumaatnya, Jumaat tu imam. Pasal apa tak sah? Kerana dia sembahyang Jumaat tapi dia tak niat. Bersalahan lah lagu kita abad tadi ni, dia sembahyang yang lain daripada sembahyang Jumaat. Misal kata dia qadha subuh ataupun dia qasar sembahyang zuhur, tu lain kira. Baik, takmim umum sama ada ia imam tadi tu daripada 40 atau lebihnya. Tu takmim bagi kata tak sah. Tak sah tu sama ada ia imam tu daripada 40, daripada maksud dia dalam golongan 40 orang ahli Jumaat ataupun lebih daripada ahli Jumaat, maka sembahyang tu imam tetap tak sah walaupun lebih. Tapi kalau cukup-cukup dengan tu imam, maka tak sah sekaliannya. Tapi kalau kata lebih daripada 40, tak sah hak imam sahaja, adapun makmum hukum dia sah. Gitu. Ni nak cerita takmim ni pada mana? Pada kata tak sah hak imam tu tetaplah tak sah, cukup tak cukup hak imam tak sah. Tapi bab masalah makmum ni tengok, kalau cukup dari lebih bilangan dia daripada 40 lain daripada tu imam, maka hukum dia sah. Kalau cukup-cukup dengan tu imam, maka makmum pun turut sama tak sah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala,
dan sah mengikut orang yang merdeka. Ni istinah. Dia buat istinah bayar ni. Ni buat istinah. Dan sah mengikut orang yang merdeka akan sahaya. Yang ni akan imam sahaya. Kita orang merdeka, tiba-tiba hamba. Sahaya tu hamba. Dia jadi tu imam. Maka sah ke tak kita ikut? Sah ulama kata. Dan yang balik akan kanak-kanak yang memayyiz. Ni Atta bagi kata orang merdeka. Takdir dia. Dan sah mengikut orang yang, ni Atta pada kata yang merdeka. Orang yang balik akan kanak-kanak yang memayyiz. Habis selesai. Adapun yang belum lagi memayyiz, maka tiada sah mengikut dengan dia, dengan kanak-kanak yang belum lagi memayyiz. Baik. Pasal apa tak sah hak yang tak memayyiz ni? Kerana, kena letak ilat sikit di situ, kerana sembahyang diri dia sendiri pun tak sah. Kerana sembahyang diri dia sendiri pun tak sah. Kanak-kanak yang tak memayyiz, atau kanak-kanak memayyiz pasal apa sah? Kerana sembahyang diri dia sah, maka sah kita ikut dia sebagai imam. Ni imam mana? Tak kata imam Jumaat ke, atau imam ghair bukan Jumaat ke, sembahyang fardu hak maktubah hak lain-lain pada Jumaat pun hukum dia sah, dan sembahyang Jumaat pun sah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada sah mengikut laki-laki akan perempuan. Ni atas mana? Atas pada tiada sah atas tadi. Dan tiada sah mengikut orang yang merdeka. Itu juga. Dan tiada sah mengikut laki-laki akan perempuan. Ini akan imam yang perempuan. Akan imam perempuan tak sah. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia, maksud dia masuk dalam martabat dia kurang. Orang perempuan ni martabat dia kurang daripada laki-laki, sebab tu tak sah. Tak sah. Kerana Nabi kata la yufliha qaumun idza walla imra'atan. Nabi sebut tiada berjaya selama-lamanya. Nabi kata la yufliha, selama-lamanya tiada berjaya oleh sesuatu kaum jika dia melantik perempuan jadi imam. Imam ni imam mana? Ulama-ulama hadis mentafsirkan hadis ni, kata dia khas fi salah, mana tertentu pada sembahyang, wa am, dan am umum fi ghairiha, selain daripada sembahyang. Lain daripada sembahyang. Adapun bab sembahyang maka tak boleh tu. Adapun bab lain pun maka ulama kata umum. Macamlah yang nanti imam pemerintah hak besar sekali itu orang perempuan, maka ulama Nabi SAW sebut maka tidak akan berjaya satu kaum. Pasal apa? Kerana perempuan ni kata Nabi naqisal an-nisa naqisatud din wal aql. Perempuan ni kurang pada agama dia dan akal dia. Kerana agama dia, sembahyang dia tak cukup, puasa dia tak cukup, tu kurang pada agama dan kurang pada akal. Dan Nabi sebut macam tu. Maka tak sah orang laki-laki mengikut laki-laki akan perempuan. Kerana apa? Kerana kurang imam daripada makmum laki-laki tu imam perempuan. Jadi kurang imam daripada kurang pada apa ni? Pada martabat, bukan kurang pada anggota. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan laki-laki akan khunsah, atau pada kata akan, atau pada kata laki-laki, mana tak sah dan tiada sah mengikut laki-laki akan khunsah. Ini khunsah mana ni? Khunsah yang muskil. Khunsah yang muskil. Bukan khunsah yang wadih. Khunsah wadih ni mana dia? Dia wadih mana dia terang pada satu-satu bab. Mana wadih kat mana? Kalau dia wadih belah perempuan, maka dia hukum dia perempuan. Kalau dia wadih belah laki-laki, maka hukum dia laki-laki. Ada apa yang kita duk bicara hak yang kata tak sah ni, khunsah mana?
Maka ulama kata khunsa muskil. Apa khunsa muskil? Khunsa yang kita iskalkan, kita wah-wahkan tentang jantina dia. Maksudnya dia muskil. Nak kata laki-laki tak boleh, nak kata perempuan pun tak boleh. Tak boleh, tu muskil. Dia ada syarat-syarat dia lah. Yang lepas yang kita sebut. Syarat-syarat muskil ni. Syarat dia, kerana mana khunsa ni, mana dia man lahu alataz zukuri wal inas. Nah, orang yang ada alat laki-laki dan alat perempuan. Syarat dia, dua-dua dia boleh. Ulama kata dua-dua boleh guna. Dua-dua keluar kencing, dua-dua kuat syahwat, tidak pernah haid dan tidak pernah mengandung. Maka ada 5 syarat ni, ini dia panggil muskil. Maka tak sah orang laki-laki ikut khunsa. Wallahu a'lam. Dan khunsa akan perempuan. Maksud dia apa? Atah mana nak? Atah pada kata laki-laki. Dan tiada sah mengikut khunsa akan perempuan. Dia ikut orang perempuan pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia boleh ihtimal kata dia laki-laki. Lepas tu, orang laki-laki, kalau pasal apa laki-laki ikut dia tak boleh, kerana dia ihtimal kata dia tu perempuan. Dia boleh ihtimal belakang. Bila ihtimal itu, maka dia ikut perempuan pun tak sah. Dan khunsa akan khunsa. Khunsa, ikut khunsa pun tak boleh. Atah pada kata laki-laki. Dan tiada sah mengikut khunsa akan khunsa. Khunsa dengan khunsa pun tak boleh. Tak sah ikut. Kerana ihtimal lagu kita abad tadi, kadang-kadang dia ihtimal laki-laki, kadang-kadang ihtimal perempuan, tak boleh. Jadi ala kuliah apa khunsa ni semata-mata kena ikut laki-laki semata. Walaupun orang perempuan pun tak sah dia ikut, adapun sama-sama khunsa depa pun tak boleh depa ikut. Tak sah belaka. Jadi semata-mata kena ikut laki-laki. Adapun orang perempuan sah lah kalau dia ikut orang laki-laki, dan sah juga kalau ikut sama-sama perempuan. Ni kalau kata mayang semua depa tu perempuan, maka sah. Habis selesai. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, dan tiada sah mengikut qari dan tiada sah mengikut qari. Qari tu jadi fa'il pada kata tiada sah. Tiada sah mengikut oleh qari akan ummi tu kena buang. Siapa ada kitab akan ummi tu kita buang-buang. Akan ummi tu kena buang. Kalau siapa ada kitab, dia ambil sendiri terus, buang-buang akan ummi tu. Dan tiada sah mengikut qari. Apa dia qari? Iaitu ambil iaitu terus, iaitu mereka yang mengelokkan Fatihah. Dengan mana kata tidak ada cedera pada Fatihah. Dengan tu taswir bagi kata mengelok tu, dengan ketiadaan cedera satu huruf. Ni yang huruf daripada Fatihah, atau satu tasydid, syaddah, ataupun Arab kata syiddah, satu tasydid, dia tak mencederakan. Alhamdu, dia tak kata al-ha, besar, alhamdu. Baik, atas satu tasydid, iyyaka na'budu, tak ada syaddah, dia kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu tak mencederakan satu tasydid. Tiada sah ia mengikut, tu kena buang juga. Tiada sah ia mengikut. Kalau tak mau buang boleh juga, tapi kita buat jadi taukid. Boleh. Kalau tak mau buang, buat jadi taukid. Tapi kalau nak buang, buang terus. Tiada sah ia qari lah mengikut. Boleh buat jadi taukid. Boleh buat jadi taukid. Mengikut siapa ni? Akan ummi. Takdir kalam dia ambil ko ni. Dan tiada sah mengikut oleh qari akan ummi. Tu dia panggil jumlah muqtaridah lah tu. Musawirat yang menengahi antara fa'il dengan maf'ul. Situ. Tak boleh tu.
akan umi, tak sah. Tak sah mengikut qori akan umi. Baik. Walaupun ulama kata, walaupun umi tadi tu yang tiada taksir pada belajar. Maksud dia duduk mengaji lagi, duduk belajar lagi. Dia duduk mengaji, dia duduk belajar. Bacaan dia tak apa kena, tapi dia duduk mengaji lagi. Dia tak taksir, mana dia tak cuai pada belajar. Walaupun dia tak cuai pada belajar, tak taksir pada belajar, ataqal mu'tamad, maka hukum dia tetap tidak sah. Ada pun kata qil, kata qaul yang dhaif lah, qala ba'dul ulama, ini menunjukkan kata dhaif, kata qil, kata dia sah. Kata dia sah. Tapi qaul mu'tamad kata hukum dia tak sah. Orang qari ikut orang ummi, walaupun ummi yang tidak taksir pada belajar. Ada pun ummi yang taksir pada belajar, yang cuai pada belajar, makna dia enggan belajar ataupun dia tak mau belajar tu, makna taksir pada belajar tu, maka hak ni tidak ada khilaf ulama. Maksud dia semua sepakat mengatakan hukum dia tidak sah. Hatta ulama mengatakan sembahyang diri dia pun tak sah. Sembahyang diri dia pun tak sah. Pasal apa? Pasal dia ummi, tapi dalam ummi dia cuai pada belajar. Dengan mana kata cuai pada belajar ni lagu lah. Makna dia selagi mana guru duk mengaku kata apa mai lah mengaji, selagi itu dia hukum. Selagi mana guru duk mengaku kata mai mengaji, selagi itu dia tak boleh, dia tak boleh nak give up. Ada pun yang kata tidak taksir ni, bila dia mengaji sampai guru dia mengaku kata memang tak ada jalan, tak ada lorong dah, tak ada buah dah nak mengajar dah. Maka pada ketika tu baru dihukumkan tidak cuai pada belajar. Iaitu apa dia? Ummi tu. Mereka yang mencederakan Fatihah. Orang yang mencederakan Fatihah. Mereka tu kena pada orang lah yang mencederakan Fatihah. Lagu mana kata mencederakan Fatihah? Dengan satu huruf atau satu tasydid. Satu huruf pun kena cedera pada Fatihah, satu tasydid pun cedera pada Fatihah. Ni ada ni lagi lah pembahasan ulama tentang masalah ni. Masalah Fatihah ni ada pembahasan. Ada masalah. Baik. Jadi ala kulli halnya tak sah, orang qari ikut orang ummi. Apa mana ummi? Ummi ni kalau ikut dia panggil mak. Tu mana ummi? Panggil mak. Kerana orang zaman dulu ni, zaman jahiliah dulu, dia panggil ummi. Ummi ni panggil asal pada mak. Pasal apa orang tak tahu baca dia panggil ummi? Panggil mak. Kerana dia panggil dia ni anak mak. Anak mak ni mana dia tak duduk celah ketiak mak dia yang mengaji dak apa sampai baca tak boleh, sebab tu dia panggil. Maksud dia nisbah kepada orang yang tak erti baca tu ummi. Macam kita orang tu panggil anak mak. Allahu a'lam. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, bermula syarat qudwah itu beberapa perkara. Apa makna qudwah? Itu bahasa Arab, bahasa Melayu kata ikut. Bermula syarat qudwah itu, yakni syarat mengikut itu. Yakni mengikut oleh makmum akan imam lah. Syarat mengikut itu beberapa perkara. Ada beberapa perkara. Jadi ada kitab-kitab dia letak kata, ada kata 12 syarat dia. Ada kitab yang letak dia kata 14. Masing-masing kitab. Masing-masing kitab ni yang ulama-ulama nahwu kata apa? Al-ismul adadi la mafhum lahu. Isim adad kita tak boleh faham dekat tu. 12 semata-mata ada. Tak semestinya kalau jumpa kitab dia kata 12. Ada kitab dia kata 14. Kita tak boleh baca tu. Macam mana kita baca hadis Nabi kata idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila matinya seorang anak Adam, maka terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. 3 perkara ni saja kah? Apa 3 perkara?
Yang pertama kata Nabi, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bi aw waladin salihin yad'u lah. 3 perkara ni sajalah. Tak. Pada hadis yang lain dia Nabi sebut lain pula. Maka ulama kata ada sampai belah-belah perkara, ada macam kita bina Baitul Ya'wi, kita hiflu bi'rin, banyak lagi lah perkara-perkara tu. Sebab tu tak semestinya mana adat bilangan isim adat tu, mana isim bilangan tu kita tak boleh faham kata dekat 3 kita boleh. Ni kalau kita jumpa ada kitab kata 14, ada kitab kadang-kadang kata 2, kata 12. Tapi kena tengok cara lah. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, pertamanya daripada beberapa perkara syarat sah kedua, syarat sah ikut tu, kata dia hendaklah, yakni mestilah ataupun wajiblah. Itu. Hendaklah, wajiblah, mestilah. Maufakat aturan. Hendaklah maufakat aturan. Apa makna aturan? Kelakuan. Hendaklah, wajiblah maufakat aturan atau kelakuan sembahyang keduanya. Sembahyang keduanya. Kedua mana? Kedua imam dan makmum. Imam dan makmum. Sembahyang keduanya sembahyang imam dan makmum. Kerana mana kata kedua ni, mana pertambatan imam dengan makmum tu, itu mana jamaah dah. Jadi nak pasal apa dia kena ada muafakat aturan? Kerana imam dia sembahyang atas aturan diri dia. Imam tak ada masalah. Tapi kita makmum, kita bukan sembahyang atas aturan diri kita, tapi kita sembahyang atas aturan diri tu imam. Kita sembahyang atas aturan diri tu imam. Sebab tu wajib kena muafakat pada aturan, yakni pada kelakuan. Adapun pada niat, maka ulama berkhilaf pendapat itu. Adapun bersalahan pada niat, itu masalah lain. Lagi kita akan berjumpa insya-Allah. Aturan apa? Berkhilaf pada niat. Hak ni berkhilaf pada aturan. Mesti wajib. Dia mesti muafakat. Mana muafakat ni, mana dia serupa pada aturan dia. Baik, dia buat taprek. Taprek bagi kata syarat yang pertama. Maka tiada sah jika bersalah-salahan. Maka tiada sah, yakni tiada sah sembahyang, mana tiada sah ikut. Tiada sah, mana tiada sah ikut jika bersalah-salahan, yakni bersalah-salahan aturan sembahyang keduanya. Kena takdir gitu. Takdir bersalahan aturan sembahyang keduanya. Pasal apa? Kerana dia uzur mengikut. Tak boleh kita nak ikut. Kerana bersalahan aturan. Misal, dia buat misal. Misal kata bersalahan. Seperti sembahyang fardu yang maktubah. Apa makna sembahyang fardu? Sembahyang fardu yang maktubah. Mana dia sembahyang fardu yang 5 waktu ni lah. Sembahyang fardu yang 5 waktu ni, yang maktubah, di belakang orang yang sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana hak mana ni? Kena tengok lagi. Hak yang bersalahan aturan. Dan akasnya, akas ni mana sebaliknya? Maksud dia, orang yang sembahyang maktubah ikut orang yang sembahyang gerhana, dan orang yang sembahyang gerhana ikut orang yang sembahyang maktubah. Tu mana akas, mana sebaliknya? Bagaimana? Mana sembahyang gerhana ni ambil hak kalau dia nak buat yang kefiat yang afdal. Kefiat afdal mana? Sembahyang gerhana ni dia ada 2 rakaat, 2 sujud. Ada 2 rakaat, 2 sujud. Dia hak kefiat yang ni. Adapun kalau dia buat kefiat yang apa? Yang biasa, kefiat yang biasa macam mana sembahyang sunat yang lain-lain 2 rakaat, macam mana sembahyang sunat zuhur tu. Maka itu tak apa. Pasal apa? Pasal dia tak bersalah-salahan pada aturan. Hak bersalahan pada aturan ni kalau dia buat hak yang passion afdal, hak afdal tu. Hak yang kefiat yang afdal. Maksudnya kefiat afdal sembahyang gerhana ni, mula kita baca Fatihah, kita baca surah. Lepas tu kita takbir Allah. Lepas kita rokok. Bila kita rokok, lepas tu kita naik balik sami Allahu liman hamidah ataupun Allahu akbar. Ulama kata ada khilaf situ. Allahu akbar, kita baca Fatihah sekali lagi. Lepas tu kita baca surah sekali lagi. Lepas tu kita rokok pula sekali lagi. Maksud dia 2 rokok. 2 rokok dalam 1 rakaat, 2 rokok dan 2 sujud.
Itu kaifiat yang afdal dalam bab sembahyang gerhana. Hak kaifiat afdal ni, maka dia menyalahi aturan dengan sembahyang fardu kita. Kita sembahyang fardu kan boleh ada 2 rakaat, ada 1 rakaat. Maka orang yang sembahyang fardu nak ikut tu imam yang sembahyang gerhana macam ni, ataupun orang yang sembahyang gerhana ikut orang yang sembahyang fardu, padahal dia nak buat kaifiat yang afdal ni, maka hukum dia tak sah. Pasal apa? Kerana dia tak muafakat aturan. Tak muafakat cara ataupun kelakuan. Habis. Qala musannif rahimahullah. Atau sembahyang yang maktubah, atau pada kata sembahyang maktubah. Atau pada kata sembahyang fardu. Atau sembahyang yang maktubah, jadi sembahyang fardu yang maktubah. Di belakang sembahyang jenazah. Jadi di belakang orang yang takdir lah. Di belakang orang yang sembahyang jenazah ataupun jenazah. Kerana sembahyang dan akasnya, akal mana sebaliknya. Orang yang sembahyang maktubah ikut orang sembahyang tu imam sembahyang jenazah. Ataupun sebaliknya, mana dia orang yang sembahyang jenazah ikut imam yang sembahyang maktubah. Itu sebalik. Pun tak sah. Pasal apa? Pasal dia tak muafakat pada aturan. Yang ni tak muafakat pada kelakuan. Sebab tu tak sah. Kerana sembahyang jenazah dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Tu imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak beritahu nak, bila Allahu Akbar kena rukuk, kena sujud. Mana bersalahan pada aturan. Hak sembahyang bersalahan pada aturan ni, hukum dia tidak sah. Habis. Atau orang yang sembahyang jenazah di belakang orang yang sembahyang gerhana. Sama jugalah. Dan akasnya dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Hak tadi ni maka tiada sah bersalahan sembahyang fardu. Dia mesti muafakat keduanya. Muafakat pada aturan. Ni buat istinah. Istinah bayar ni. Nanti kalau dia bersalahan pada niat ke mana? Aturan dia muafakat tapi niat dia bersalahan. Bagaimana? Dan tiada mengapa bersalahan niat imam dan makmum. Itu tak apa. Apa mana tak mengapa? Mana dia sah. Apa mana tiada mengapa, yakni sah, kena takdir gitu. Dan tiada mengapa, yakni sah. Yakni sah mengikut makmum akan imam. Yang bersalahan niat, yang apa? Bersalahan pada niat imam dan makmum. Itu tak ada masalah. Tengok dia buat tafsir. Ni dia panggil fasilah. Maka sah mengikut orang yang sembahyang fardu akan orang yang sembahyang sunat. Maka sah gitu. Sah. Kita sembahyang fardu ikut orang sembahyang sunat. Ni kerap berlaku. Berlaku waktu mana? Bulan Ramadan. Kita pergi lewat, tu imam sembahyang tarawih, kita baru nak sembahyang isyak. Kita niat saja aku sembahyang fardu isyak. Mengikut imam 4 rakaat, mengikut imam pada Allah Ta'ala. Padahal tu imam sembahyang tarawih, sembahyang sunat. Kita sembahyang fardu sah ke tak sah? Maka ulama kata sah mengikut orang yang sembahyang fardu akan orang yang sembahyang sunat. Baik. Walaupun sah atas qaul mu'tamad, tetapi makruh hukum dia. Makruh ni dengan bahawa ulama kata tiada dapat fadilat jemaah 27 tak boleh, itu atas qaul mu'tamad. Tapi ada qaul yang dhaif, qaul yang lekeh yang tak kuat sikit ni, dia kata apa? Dapat juga fadilat jemaah. Gitu. Qaul mu'tamad kata dia tak dapat fadilat jemaah. Sah tang ikut tak ada cara. Ulama kata sah ikut. Walaupun tu imam yang sunat, kita sembahyang fardu. Walaupun kita sembahyang fardu ikut imam yang sunat boleh. Tu kita sembahyang sunat tu ikut tu imam yang fardu pun boleh. Tapi bersalahan benda ni. Tapi ulama kata makruh yang menghilang ataupun makruh yang meluputkan fadilat jamaah. Tak dapat fadilat jamaah. Taqul mu'tamad lah. Takut taqul. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, laju sikit apa.
Saya tak ni tak apa masalah mana apa. Dan mengikut orang yang sembahyang tunai. Atah bagi kata sah. Dan sah mengikut orang yang sembahyang tunai. Atau pada kata mengikut. Dan sah mengikut orang yang sembahyang tunai akan orang yang sembahyang qada. Kita sembahyang tunai. Tok Imam sembahyang qada. Hukum dia sah tak? Sah. Hukum dia sah. Ada dapat ke tak fadilat jemaah? Maksud fadilat jemaah ni kena faham. Mana dia dapat tak 27. Jadi maka hasil fadilat jemaah di sisi Syekh Ramli. Dan berkata setengah ulama tidak hasil fadilat jemaah. Sisi Syekh Ramli hasil. Ataupun kalau tengok sini, bila itu Ibnu Hajar kata tak hasil. Tapi setengah ulama kata tidak hasil fadilat jemaah. Tak boleh 27. Tang ikut tu sah. Itu sepakat ulama kata sah. Cuma dapat fadilat ke tak dapat fadilat, hak tu berkhilaf ulama. Setengah pendapat kata tak dapat fadilat jemaah, tapi di sisi Syekh Ramli kata dia dapat fadilat jemaah. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu taala, dan mengikut orang yang sembahyang panjang. Ni Atah berkata mengikut di atas juga. Maka sah mengikut orang yang sembahyang panjang. Okay. Dan sah mengikut orang yang sembahyang yang panjang. Sah mengikut akan orang yang sembahyang pendek. Lagu mana ni? Misal, seperti mengikut yang sembahyang zuhur. Yang tu kena pada orang. Yakni orang yang sembahyang zuhur akan yang sembahyang subuh akan orang yang sembahyang subuh. Kita sembahyang zuhur, Pak Long ni sembahyang subuh qada, kita kata. Dia sembahyang fardu subuh, kita sembahyang, ataupun dia sembahyang subuh betul, kita sembahyang zuhur qada, ikut belakang dia. Belakang tu imam. Insya qada ke. Di belakang tu imam tu yang subuh. Tu sah. Dan dengan akasnya yang sebaliknya segala 3 surah ini. 3 surah mana? Dia beratas. Sah mengikut orang sembahyang fardu akan sembahyang sunat. Yang pertama. Yang kedua, sah mengikut orang yang sembahyang tunai akan sembahyang qada. Yang ketiga, sah mengikut orang yang sembahyang panjang akan orang yang sembahyang pendek. Sah belaka. Sah belaka. 3 surah ni. Dengarkan 3 surah ni. Jadi sah belaka. Cuma untuk kita nak buat lagu mana orang yang sembahyang panjang ikut orang sembahyang pendek. Maka ulama kata kena buat lagu ni. Kita sembahyang Isyak ikut orang sembahyang subuh. Bila tu imam duduk tahiyat ni, kalau kita sembahyang panjang ikut imam yang subuh tak apa. Imam bagi salam, kita bagi tambah, selesai. Tapi kalau kita sembahyang pendek, imam sembahyang panjang. Bagaimana tu imam sembahyang Isyak, kita sembahyang maghrib, gitu. Kita sembahyang maghrib. Maka imam duduk tahiyat pertama, kita pun tahiyat pertama. Imam bangkit untuk tahiyat untuk rakaat yang ketiga. Imam bangun. Kita pun bangun untuk rakaat yang ketiga. Lepas tu, bila imam rukuk, imam sujud pertama, sujud kedua, imam duduk tahiyat. Bila sebelum imam duduk tahiyat, kita di situ baru 3 rakaat, kita sembahyang Isyak 4 rakaat. Imam rakaat lah kerana dia sembahyang maghrib. Waktu di dalam sujud yang kedua, maka ulama kata sebelum imam bangun sebelum imam duduk tahiyat, maka wajib kita niat mufaraqah. Gitu. Wajib kita niat mufaraqah. Niat mufaraqah. Maka imam duduk dalam sujud, kita kata dalam sujud yang kedua tu, imam dah duduk tahiyat, kita pun niat mufaraqah. Maka kita terus sambung. Gitu lah. Itu kalau kita sembahyang hak
panjang ikut sembahyang pendek. Adapun kalau sembahyang pendek ikut sembahyang sembahyang pendek ikut sembahyang panjang. Gini. Sembahyang pendek ikut sembahyang panjang. Jadi sembahyang pendek ikut kita sembahyang subuh, Tok Imam sembahyang Isyak. Sebelum Tok Imam bangun, kita niat mufaraqah. Tok Imam duduk tahiyat pertama, kita duduk tahiyat akhir lah, kita sembahyang subuh, sembahyang 2 rakaat. Sebelum Tok Imam bangun kepada rakaat yang ketiga, maka kita kena niat mufaraqah. Kita niat mufaraqah dan kita bagi salam. Betul. Ini pasal apa boleh? Pasal apa tak boleh orang yang sembahyang qasar ikut orang yang sembahyang tamam? Ulama kata tak boleh. Pasal apa? Kerana asal pada hakikat pada sembahyang tu dia panjang, dia 4. Tapi kita perpendek dengan sebab rukhsah daripada syarak benar rukhsah. Bila kata rukhsah, betul, kita kena guna benda, kita nak ambil benda tu, maka kita tak boleh. Kalau kita terikut orang yang sembahyang panjang, orang sembahyang tamam, maka kita wajib kena habis tamam. Tak boleh ke? Kita tak boleh pakai rukhsah tu. Ni hak masalah sembahyang pendek, sembahyang panjang, sembahyang pendek, sembahyang panjang tadi ni masalah memang sembahyang dia pendek dah. Memang bukan qasar, memang sembahyang dia qada tu dah. Sebab tu ulama kata dibolehkan. Ni tak boleh. Ni boleh. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu taala. Faham? Boleh nampak? Boleh nampak. Jadi ala kulli halnya, maka kita kena bagi reti bab masalah kedua. Kadang-kadang orang kita dia sembahyang, dia rajin buat amalan, tapi dia segan mengaji, dia malas mengaji, dia balok mengaji. Dan orang Allah, sebab tu Nabi sebut dalam hadis, tengok dalam kitab yang kawan di Ustaz Fahmi Zanzam pun ada 40 hadiah kat zaman tu. Orang Allah ni Nabi sebut dia rajin buat ibadat, tapi dia segan mengaji. Pasal apa? Dia jadi begitu, ini mungkinlah. Jadi nak abang kata, dia semata-mata dia buat, tapi buat amalan, buat sembahyang, buat ni tanpa ada ilmu. Bila tanpa ada ilmu ni, kalau tengok dalam matan Zubat, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amalan, dan orang yang beramal tanpa ada ilmu, a'maluhu mardudatun, amalan dia tu mardud, ditolak. Apa makna ditolak? La tuqbalu, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu makna sifat kasifah tu sifat dibayanil waqi', maka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala kulli hal, bila kita nak buat ibadat, kita kena mengaji, wajib kena mengaji, kerana kena mengesahkan ibadat kita. Sebab tu Nabi kata al-ilmu imamul amal. Ilmu ni imam kepada amal, wal amal tabi'ahu, amal kena ikut ilmu. Jadi kita nak ikut pada apa? Ulama apa? Nabi sebut ulama hadis mentafsirkan hadis ni fi sihhati wal butlan, pada sah dan batalnya satu-satu amalan. Maka kita kena ukur dengan ilmu, bukan kita ukur dengan temperature. Ini bukan ukur panas badan COVID, boleh ukur dengan temperature, ukur dengan termometer apa semua. Tapi yang ala kuliah, tapi nak ukur sah batalnya satu-satu amalan, maka kita wajib kena ukur dengan ilmu, bukan ukur dengan benda tu. Jadi ala kuliahnya, kadang-kadang orang kita dia rajin sembahyang Jumaat, tapi dia tak ngaji bab Jumaat. Bab kedua ni pun ni satu masalah. Satu benda yang masalah. Kadang-kadang tak ke semua orang yang sembahyang Jumaat dia dapat fadilat Jumaat, kadang-kadang tak dapat. Kerana menyalahi imam, maksud dia tak berbetulan dengan syarat kedua, syarat ikut ni, maka ulama kata ternafilah. Ternafi fadilat jemaah. Kadang-kadang dia pulun main nak sembahyang, tapi tak dapat pahala jemaah. Ini masalah pun kita. Jadi ala kulli halnya, tuan-tuan, perempuan, maka kena rajin mengaji lah. Jadi kita berhenti dekat ni dulu, insya-Allah malam ni. InsyaAllah kita sambung semula malam esok, insyaAllah. Kalau tak ada apa habuan dalam pukul 9 macam tu lah, 9.05 minit ni. InsyaAllah kita sambung syarat yang kedua. Dan syarat yang kedua, wajib mengikut makmum akan imam. Wajib mengikut makmum akan imam ni, insyaAllah kita bahas semula lah. Jadi kalau kita nak ni malam ni dia jadi panjang, jadi ada kuliahnya. Moga-moga pertemuan kita malam ni
dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perpisahan kita insya-Allah Allah Taala ampunkan. Ya, perpisahan kita ni diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pada Allah Taala angkatlah segala bala-bala Allah Taala pada diri kita dan pada diri orang sini, khususnya pada negara kita dan dunia seluruhnya, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala tolong kita orang beriman, orang muslim, orang mukmin ni. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, salah dan silap daripada kelemahan dari saya. Moga-moga insyaAllah Allah Ta'ala panjang umur kita insyaAllah pada esok. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi